Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan puan yang bersama saya dalam page Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga yang selalu mengikuti saya dalam blog drzubaidi.com. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran lagi. Saya bersiaran di dua channel iaitu Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga Olive House HQ. Jadi hari ini kita nak membincangkan sikit berkaitan dengan asma. Saya rasa asma ni telah dibincangkan beberapa minggu yang lalu, tetapi walaupun kita membincangkannya lagi atas permintaan ramai yang ingin mengetahui tentang penyakit asma dan bagaimana cara untuk mengawalnya. Jadi kita mulakanlah dulu dengan apa itu asma dan juga apa yang kita berluak dengan pesakit ni. Jadi sebelum tu saya mengucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan puan-puan yang mengikuti saya. Terutamanya kita ada beberapa orang di sini. Puan Ramlah Jaafar, Waalaikumsalam. Yatiyat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jufiah Bajital Ju. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Jadi kita tengok dia apa yang dikatakan asma. Sebab asma ni yang kita tahu bagi mereka masyarakat awam, dia mengetahui asma ni ada dua saja. Dia melihat ada dua iaitu batuk. Batuk, lepas tu dia akan melihat seseorang tu yang ada asma tu dia akan mengalami tanda-tanda susah nafas, seperti contoh tercungap-cungap, pergerakan dada yang orang cakap tu signifikan, maksud dia cuba bernafas. Yang itu dia katakan sebagai asma. Jadi asma ni sebenarnya adalah masalah atau penyakit paru-paru yang kronik yang boleh membengkak dan menjempitkan saluran pernafasan. Semasa serangan asma, pesakit mungkin mengalami wheezing. Jadi asma ni kadang-kadang kita panggil silent asma. Dia tak berbunyi langsung. Tetapi ada kalanya juga asma ni selalunya lah, maksudnya asma dia berbunyi. Maksudnya bila dia tarik nafas dia akan bunyi. Macam orang cakap tu kucing, dia bunyi yang itulah yang dikatakan sebagai asma. Bunyi dia begitu. Dan selalunya bunyi ini halus, dia tak kasar. Jadi bagi membezakannya sama asma atau tak, selalunya dia halus. Kalau saya di klinik, apabila kita melihat pesakit macam ni, saya cuba, pertama sekali kita cuba minta dia bertenang dulu, tarik nafas, lepas tu cuba tepuk-tepuk sikit kat belakang dia atau cuba dia batuk-batuk. Andai kata sebagai contoh dia punya bunyi tu dah reda, dia hanya kemungkinan hanya lendir saja. Tapi kalau masih lagi berbunyi ataupun masih lagi susah bernafas, yang itu selalunya disebabkan asma dan kita akan terus berikan nebulizer ataupun kita bagi teruskan, bergantunglah, ada yang teruk sangat tu mungkin kita bagikan suntikan supaya dia cepat lega. Untuk asma ni memang tak ada penyiasatan untuk x-ray ke ambil darah, tak ada. Jadi pertama sekali ialah bunyi. Yang kedua dia akan rasa sesak nafas. Kemudian dia akan batuk. Jadi tiga tu lah, bunyi, sesak nafas dan juga batuk. Batuk yang sering berlaku ni selalunya pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Kerana waktu malam adalah waktu yang sejuk dan juga di awal pagi. Jadi kadang-kadang tu anak-anak yang ada asma tu kita minta supaya janganlah buka aircon terlalu sejuk sangat. Sebab contoh, terutama kalau bilik itu terkepam, maksud dia tidak ada pengudaraan, tak ada tingkap dan sebagainya. Kalau nak buka kipas tu lebih baiklah berbanding dengan aircon. Kalau tak ada, mungkin rasa macam udara tu stagnan, udara tu tidak bergerak, jadi kerana rasa susah bernafas. Jadi daripada letak aircon, kalau saya cadangkan aircon tu janganlah terlalu sejuk. Sebab contoh mungkin dalam 23, 24, dan letaklah jangan terlalu lama, mungkin dalam sejam, 2 jam, agak bilik tu dah sejuk sikit, dan boleh gunakan kipas supaya ada pengudaraan. Okey, sebelum kita teruskan, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang bersama dengan kita. Samsul
ilmu yang baik untuk dikongsikan bersama. Terima kasih. Yuno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Iman, Alhamdulillah. Afzan Muhammad, Waalaikumsalam. Hafizah Ismail, Waalaikumsalam. Zahra Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairani Ismail, dia kata bunyi ayam nak kena sembelih ke? Bukan ayam dah kena sembelih, dia macam bunyi ayam nak kena sembelih, mungkin juga. Tapi dalam buku teks dia menyebut seperti kita panggil bunyi kucing yang sedang berdengkur, ataupun dia tengah tidur dia bunyi bunyi begitulah. Saya nak gambarkan pun saya tak pandai, tapi begitulah kalau kita tengok kucing dia berdengkur, kita pegang dia punya badan dia macam bernampas berbunyi begitu. Itulah antaranya. Tetapi bagi mereka yang pernah mengalaminya ataupun anak-anak yang mengalami asma, jadi kita dah biasalah dengan bunyi macam itu. Kalau anak tu tidur waktu malam tiba-tiba dia bunyi, dia kemungkinan kita tak sedar dia akan bangun dan dia akan mengejutkan kita. Dan lepas tu yang agak mengerikan, yang menakutkanlah ibu bapa ialah bila anak tu dah kelihatan susah nafas dan berbunyi. Sebab itulah kalau ada anak-anak yang ada asma, selalunya kita memang ada nebulizer ataupun inhaler lah biasanya yang ada kat rumah. Pastikan kalau kita sebagai contoh ada musim sejuk dan musim hujan, lepas tu contoh kita bawa anak kita pergi mandi dekat kolam di hotel ke mandi di sungai, balik rumah tu sediakanlah inhaler tu yang berwarna biru ke warna coklat ke, supaya kita menjadi satu langkah yang menjaga-jaga. Jadi bagaimana asma berlaku ni? Asma berlaku ni sebenarnya sebelum tu kita nak tunjukkan sikit gambar Haji. Tunjukkan sikit gambar, boleh tak tengok gambar anatomy of lung, paru-paru tu. Anatomy paru-paru Okey, besarkan sikit. Jadi tujuan kita nak ceritakan berkaitan dengan paru-paru ni, berkaitan dengan anatomi ni ialah supaya kita faham di mananya berlakunya masalah asma ni. Seperti mana kita tahu bahawa kita ada trakea. Trakea kalau kita ada kat leher ni, kita akan rasa ni yang menonjol ni sebenarnya halkum lah. Tapi keseluruhannya adalah trakea. Trakea ni apabila masuk ke dalam ruang dada ni, dia akan membahagi kepada dua. Itu yang kita sebut sebagai bronchus. Kat sini tak ada ya. Dia adalah itu sebagai bronchus. Jadi bronchus sebelah kanan, bronchus sebelah kiri. Jadi sebelah kanan tu ada tiga, kita panggil dia tiga zon. Maksudnya paru-paru ni dipecah kepada tiga. Tiga ada masuk ke dalam tu bronchus, lepas tu kita ada bronchial. Bronchial tu pecahan pada bronchus, dan yang paling penting sekali ialah yang kita sebut sebagai alveoli. Alveoli ni di mana pertukaran oksigen, antikarbon dioksida dan juga oksigen. Yang itu sangat penting sebab kalau kita tengok sebagai contohnya jangkitan paru-paru, TB, penyakit-penyakit jangkitan kuman, COVID dan sebagainya, dia sebenarnya mengganggu struktur alveoli ini yang menyebabkan kita tidak ada pertukaran oksigen karbon dioksida yang menyebabkan kita susah nafas. Tapi asma ni dia bukan berlaku di situ, tetapi dia berlaku di bronchus selalunya dan juga trakea. Apa yang berlaku ialah, cuba tengok sikit je, satu lagi slide tentang patofisiologi. Bukan satu lagi. Normal ni. Tolong besarkan sikit. Kalau kita tengok dia pada bronchus, kalau kita tengok yang berada di bronchus, dia sebenarnya alveoli itu tak ada masalah. Maksudnya pertukaran kawasan ataupun tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida tu dia tak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah bronchus tu. Bronchiol dan bronchus. Maksudnya yang paling kecil sekali bronchiol lah tu. So apa yang berlaku ialah menyebabkan pertama sekali adalah otot yang mengelilingi, yang mengawal lumen ataupun dia punya rongga tu kan,
dia menjadi ketat. Jadi apabila otot tu menjadi ketat, jadi lumen tu ataupun rongga tu akan mengecut. Jadi mengecut itu yang menyebabkan dia menjadi susah nafas dan berbunyi. Kemudian selain daripada itu, dia berlaku juga kita panggil sebab inflammation. Cuba naikkan sikit gambar tu. Jadi kita tengok ada dalam lumen tu ataupun dalam rongga tu terdapat swelling atau bengkakan sel-sel pernafasan di situ. Dinding-dinding bronchiole dia akan menjadi bengkak, menambahkan lagi kesempitan pada rongga tu. Dan juga ada mucus. Mucus tu maksud dia adalah lendiran. Sebab tu banyak lendir bagi mereka yang mengalami asma. Jadi apa yang menjadi masalahnya ialah bronchus menjadi mengecut disebabkan oleh contraction atau pengecutan otot-otot di situ, dan juga di dalam bronchus atau bronchiole ni pembengkakan dia mucus. Yang ini yang kita sebut sebagai keradangan. Sebab tu untuk cepat rasa lega, dia akan bagi 2 ubat. Selalunya yang kita sebut sebagai Ventolin, dia akan merehatkan atau merenggangkan semula otot-otot pada bronchus, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan bagi steroid bagi mengurangkan bengkakan lendiran di dalam bronchus atau bronchiole. Jadi inilah antara punca ada kalau kita faham jadi barulah kita faham bahawa sebenarnya adalah di situ. Jadi kalau ambil X-ray selalu tak nampak sangat, dan jangan buang masa untuk X-ray, terus bagikan nebulizer lebih kurang 5 minit, 10 minit. Pastikan pesakit rasa lega. Bila pesakit lega, itu memanglah disebabkan oleh orang cakap tu disebabkan oleh asma tadi. Ada satu lagi keadaan yang kita panggil chronic bronchitis. Chronic bronchitis ni adalah disebabkan oleh kesan sampingan, penyakit yang disebabkan oleh kesan sampingan apabila kita merokok terlalu lama. Selalunya berlaku pada orang tua lah. Sebab orang tua dia akan mengalami apa yang kita sebut sebagai COPD, dan salah satu COPD ni chronic obstructive pulmonary disease ni adalah bronchitis, di mana banyak lendir di dalam paru-paru dia. Yang ini pun kadang-kadang kita ingat dia asma, tetapi kena faham bahawa asma ni selalunya kanak-kanak atau orang dewasa yang lebih muda. Sementara orang yang tua ni 60 tahun, 70 tahun jarang asma, tetapi selalunya bronchitis. Bronchitis ni dia banyak lendir tetapi tidak ada pengucutan pada saluran ataupun apa kita panggil dia lumen ataupun rongga pada bronchial dan bronchus. Itu perbezaan dia. Jadi kita tengok kawan-kawan kita yang berada di sini mungkin sudah mula untuk berkongsi pengalaman dan juga membuat pertanyaan. Hafizah Ismail, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Hamzah, Waalaikumsalam. Khairani Ismail tadi dia tanya adakah bunyi ayam nak sembelih. Betul jugalah tu. Hafizah, Waalaikumsalam. Samsul, adakah penyakit asma ini dari keturunan dan sebaliknya? Yang ini yang menarik. Asma ni adalah sebahagian daripada apa yang kita sebut sebagai masalah alergi ataupun alahan. Jadi alahan ni seperti mana yang kita tahu, dia ada tiga orang cakap tu manifestation, iaitu pertama sekali mungkin ada pada kulit. Jadi sebab contoh ada orang yang makan ataupun terhidu hama, terhidu habuk, apa yang berlaku kulit dia akan menjadi bintik-bintik atau ada ruam di situ, iaitu yang kita panggil sebagai dermatitis, allergic dermatitis. Itu mungkin satulah. Ataupun mungkin juga boleh menyebabkan selalu bersin, selalu hidung beringus sehingga menyebabkan sinusitis. Jadi rhinitis, hidung yang berair selalu, boleh menyebabkan chronic sinusitis, dan akhirnya chronic sinusitis ni juga boleh menyebabkan keradangan ataupun mata menjadi gatal, telinga menjadi gatal, hidung menjadi gatal. Yang ini kita sebut sebagai allergic rhinitis dan chronic sinusitis. Dan yang ketiga adalah dalam paru-paru. Yang paru-paru ni adalah asma. Jadi kalau seorang tu ada alergi, dia boleh dapat satu, sama ada kulit, dua kulit dan juga sebagai contoh asma, atau kemungkinan ketiga-tiganya. Jadi ketiga jadi ada. Setengah orang tu biasa. Sebab contoh kalau dia berada di tempat yang berabuk ataupun dia duduk dalam satu bilik yang ada orang yang isap rokok, dia akan mulalah hidung bersesema, lepas tu dia mungkin asma, dan kemungkinan juga dia boleh mendapat dermatitis. Jadi
masalah ini adalah masalah disebabkan oleh faktor genetik jugalah, memainkan peranan 50%. Sebab tu seorang ibu berkahwin dengan seorang ayah, kemungkinan anak dia mendapat alergi itu ataupun masalah inilah lebih kurang 25%. Kalau katakan ibu dan ayah berkahwin, dua-dua ada alahan, kemungkinan untuk mendapat dia adalah 50%. Maksudnya ada anak yang tak ada dan ada anak yang ada. Tetapi anak yang tak ada itu membawa, kita panggil genetik lah untuk asma ataupun untuk alergi. Jadi bila dia walaupun dia tak ada, dia berkahwin dengan orang yang ada alahan, kemungkinan besar. Jadi apa yang perlu kita ketahui ialah sumber dia adalah ada faktor genetik atau keturunan ini, tetapi kalau kita faham, kita jaga dan sebagainya, dia tak ada kan. Dia selalunya agak berkurangan lah, agak sukar untuk dapat benda ni. Sebab tu paling penting sebagai contoh, kita membuat apa yang disebut sebagai skin test. Skin test ni bagus juga kalau kita buat. Tujuan dia untuk mengetahui apa punca dia, apa punca masalah alergi kita. Sama ada kita ada eczema ke, kita ada asma ke, kita nak tahu apa punca. Jadi kita buat alergi test. Alergi test ni boleh pada tangan kita. Saya buat contoh, nanti saya tengok gambar dia kalau ada. Boleh kongsi ni, Ajib? Boleh dibuat selalunya kalau sebagai contoh di klinik, kadang-kadang kita membuatnya menggunakan tangan ataupun di belakang. Ini teknik yang lama lah. Sebelum tu yang baru sekali. Satu lagi yang baru. Belum dapat lah. Okay, cuba tengok dalam, saya buat hantar tadi. Ada. Ini teknik yang lama. Kalau sebab tu saya belajar dulu di universiti dulu, lebih kurang 30 tahun yang lepas, kita menggunakan teknik ni lah. Maksudnya kita akan cucukkan sejenis alergen. Nak menentukan sama ada dia puncanya atau tidak adalah kita letakkan pada kulit tangan ataupun mungkin pada kulit belakang, yang mana ada merah-merah tu, selalunya itulah alergik dia. Ataupun sekarang ni kita boleh menggunakan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah lagi nampaknya lebih lengkap lah. Kita boleh dapat, kadang-kadang dapat 30 alergen. Bergantunglah pada package yang ditawarkan. Jadi kita tengok sikitlah contoh-contoh ataupun perkara-perkara yang menyebabkan asma. Boleh tunjukkan ni, Ji? Ada gambar yang ketiga saya ingat. Jadi sementara tu kita tengok rakan-rakan kita lah yang berada di sini. Yang ini kita panggil dia allergic test. Saya ingat zaman sekarang ni dah berkurang nak melakukannya. Yang mana merah-merah tu itulah allergic dia. Dia akan letak sebagai contoh dia bulu kucing, kemungkinan dia letak dia ada sedikit ahbuk, dia letakkan sikit pelbagai lagi lah untuk menentukan alergi. Jadi yang merah tu selalunya dia adalah yang alahan tu. Itulah ada alahan dia tu. Yang tak ada merah tu dia tak alah gitu. Tetapi seperti mana saya beritahu, sekarang ni kita dah menggunakan teknik pemeriksaan darah bagi menentukan sama ada betul ada alergi atau tidak pada sesuatu bahan. Jadi kita lihat pada kawan-kawan kita, Siti Nur Amalia Mansur, apa yang dikata sebagai mild asma. Mild asma ni sebenarnya ialah asma yang tak terlalu teruk sangat lah. Kalau kita tengok sebagai contoh, apa yang disebut mild asma ni, kita merujuk kepada mungkin kekerapan dia juga dan keterukan dia. Jadi bagi mereka yang sebagai contoh ada asma, kerana doktor kita tak tahu sama ada dia ni kita panggil dia severe ataupun mild ataupun mungkin moderate. Jadi mild asma ni selalunya berlaku macam kita sebut sebagai dalam seminggu tu lebih daripada dua hari. Jadi sebagai contoh dalam musim hujan, sebagai contoh di mana masa itu memang ramai orang yang ada asma.
Kalau kita tengok sebagai contoh, dia dalam seminggu ni lebih daripada 2 hari ni selalu kita sebut sebagai mild asthma lah. Kalau contoh dia ataupun mungkin pada waktu malam terutamanya 3 atau 4 kali sebulan. Jadi sebenarnya bagi menunjukkan sama ada asma dia terkawal atau tidak je. Kalau sebagai contoh dia tidak terkawal, selalunya doktor akan bagi steroid lah bagi untuk mengawal, sebab dia mungkin akan datang bila-bila masa. Bagi yang orang cakap tu moderate, datang pernah asma juga tetapi dia tidak terlalu teruk, maksud dia jarang berlaku. Dalam setahun mungkin sekali, 2 kali, ataupun yang terlalu teruk. Yang terlalu teruk ni mungkin lebih daripada itulah. Maksud dia dia selagi kalau dia tak makan ubat, dia punya simptom atau tanda-tanda tu ada. Jadi tujuan dia adalah sama ada mild, moderate ataupun severe ni sebenarnya doktor nak bagikan istilah ni, nak tentukan sama ada penyakit asma dia terkawal dengan ubat ataupun tidak. Nur Izzat, anak saya sebulan sekali mesti rasa semput. Kadang-kadang 2 hari baru okey. Adakah itu kategori asma? Saya sudah sebut tadi, dia semput ni macam mana? Adakah susah bernafas saja? Selalunya asma ni dia akan ada wheezing, kita sebut, iaitu berbunyi pada dia punya pernafasan dia. Susah bernafas, yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan kita akan tengok dia akan batuk. Ini yang kriteria ciri-ciri yang biasa pada orang ada asma. Tetapi sama ada nak tengok dia teruk ke tak teruk, kita akan tengok dia punya cara bernafas. Dia akan tarik nafas dalam. Itu dah teruk sangat. Yang ini jangan tunggu. Selain daripada inhaler yang diberikan, bawa ke hospital sebab selalunya dia dah teruk. Ataupun dia mungkin ada cyanosis. Apa maksud cyanosis? Ada rasa macam tengok macam kebiruan pada mulut dia, pada tangan dia. Ini menunjukkan bahawa oksigen tak cukup. Kalau kita ada kat rumah, kita ada apa yang kita sebut sebagai pulse oximeter tu, kita nak tengok sama ada concentration, peratusan udara yang ada di dalam, peratusan oksigen yang ada di dalam darah tu, itu pun membantu. Jadi jangan kita terlalu bergantung pada alat tu, tetapi kita menjadikan dia sebagai panduan. Kalau kita tengok sebagai contoh yang normal sampai 95, kita tengok dah 95 tetapi dia ada tanda-tanda susah bernafas, jangan cakap tak apa 95 lagi, tak. Yang ini dah kena hantar sebab dia dah ada tanda. Ini sebagai cakap tu panduan saja atau rujukan, bukannya sesuatu yang menentukan sama ada dia perlu ke hospital atau tidak. Nur Hadiza, dalam adik-beradik saya je seorang yang ada asma, kakak-kakak tak ada. Itu yang saya cakap tadi, kadang-kadang seorang tu ada dan yang lain tu pembawa. Masalah pembawa ni ialah dia boleh terkena sebab contoh pada dewasa. Jadi sebab tu asma ni selalunya dia bermula daripada kanak-kanak. Kanak-kanak, lepas tu apabila dia dah masuk remaja, dah masuk sekolah tu, kadang-kadang dia dah tak ada. Selalunya yang tak ada ni memang tak ada sampai bila-bila. Sebab tu kan orang cakap tu asma tu dah baik, dia dah memang dah tak ada. Ataupun mungkin dia tak ada tetapi di hujung, sebagai contoh dia misal rokok atau kerja di kawasan yang berabuk. Asma tu yang mana dah tak ada dah lama tu, yang ada pada masa kanak-kanak tu, dia berulang semula. Sebab tu kadang-kadang tu dia hilang, tetapi kadang-kadang tu dia muncul balik apabila dia start bekerja di kawasan yang berabuk atau kawasan ada orang isap rokok dan sebagainya. Dan satu lagi, di mana seorang yang ada asma ni dia berterusan, maksudnya daripada kecil sampai dewasa sampai ketua memang dia ada asma. Jadi sebab tu ada orang tu asma sekolah dia dah hilang, itu tanda yang bagus lah. Jadi dia kena banyakkan minum air kosong, jaga kawasan kebersihan dan sebagainya, dia sangat membantu. Daniel Aidil Jaafar, Assalamualaikum Doktorku. Waalaikumsalam Daniel. Jufiah Mojital Ju, apa kaitan asma dengan sedung? Jadi boleh tunjukkan tak Ji gambar tadi, punca-punca asma tadi? Mungkin ada grafik yang membantu. Okey, Puan Jufiah, asma dan resedung. Resedung ni kita sebut sebagai chronic sinusitis lah, yang bermula daripada rhinitis. Jadi hidung selalu
berair disebabkan oleh faktor-faktor bukan okey yang ni common trigger for the asthma pertama sekali bulu kucing. Jadi setengah orang tu memang tak sesuai untuk membeli kucing. Jadi kalau kita sebagai tengok contoh anak kita ni selalu sangat hidung dia gatal, asal menggosok hidung dia ataupun kulit dia ada macam eczema begitu, kemungkinan punca dia adalah bulu kucing. Selain daripada itu, ada juga disebabkan oleh masalah habuk, masalah viral infection, jangkitan virus. Ini yang berlaku kalau kawasan tu sebagai contoh kanak-kanak yang dihantar ke tadika ataupun taska di mana ialah ramai kanak-kanak kan, ada mungkin kanak-kanak tu dah ada virus, tetapi sebagai contoh anak kita ni ada asma. Jadi virus tu mungkin pada kanak-kanak lain dia hanya menyebabkan sesama saja, tetapi anak kita mungkin dia sebabkan asma. Exercise pun sama, setengah orang tu tak sesuai exercise. Ini bagi ibu bapa lah, ibu bapa dan mungkin juga guru. Sebab contoh kalau ada anak ataupun ada murid kita yang ada asma, kita janganlah cuba memaksa dia kena berlari. Contoh dia kita nak denda dia lah. Ini zaman-zaman saya lah, zaman sekarang ni mungkin dah tak ada. Zaman-zaman saya dulu memang sebagai contoh mungkin pemahaman tentang asma tu kurang. Jadi kadang-kadang dipaksa untuk berlari dan ada kes juga di mana apabila kanak-kanak tu tiba-tiba dia collapse, dia jatuh, terus dia pingsan, pergi hospital tak dapat diselamatkan. Ini pernah saya mendapat aduan lah. Jadi itulah contoh dia. Selain daripada itu mungkin waktu mendung. Ini banyak walaupun kadang-kadang dia tak ada macam itu kaitan yang terlalu rapat, tetapi setengah tu memang diperhatikan dan juga dah kajian ni dah diberikan dalam jurnal bahawa kadang cuaca mendung tu sendiri, belum hujan, belum sejuk, ada orang dah mula mendapat asma, kemungkinan psychological, apabila dia melihat asma tu dia dah rasa macam nervous dan sebagainya, dia menyebabkan asma. Dan selain daripada itu juga disebabkan apa lagi? Disebabkan oleh pendembungaan. Kalau ini selalunya berada di negara 4 musim. Ada musim bunga masa itu. Jadi masa musim bunga itu pendembungaan banyak berlaku, yang ini kita sebut sebagai fever, boleh masuk ke dalam paru-paru apabila kita pergi ke padang untuk rehat dan sebagainya, pada menyebabkan asma. Dan juga mungkin yang terakhir adalah disebabkan oleh habuk. Ini biasalah kalau kita membersihkan rumah, bagi mereka yang ada habuk tu, sebab tu kadang-kadang kita perlu menggunakan vacuum, jadi dia akan masuk ke dalam vacuum tu, dan juga kita haruslah menggunakan penutup muka, jadi untuk mengurangkan habuk tu masuk ke dalam paru-paru menyebabkan asma. Jadi dalam soalan yang ditanya tadi, seperti mana yang saya beritahu bahawa asma ni adalah sebahagian daripada alergi. Alergi itu ada 3 kan tadi kan, ada dermatitis, rhinitis, chronic sinusitis dan juga asma. Jadi seorang tu boleh ada 1, boleh ada 2 atau ketiga-tiganya sekali. Jadi apa yang kita nampak, mungkin dia ada hanya setakat bersin, hidung berair, tetapi sebenarnya paru-paru dia pun dah start mula ada inflammation, dah ada secretion, dah ada constriction, dah mungkin sama ada mild ataupun mungkin dia bertambah teruk. Kalau katakan dia tak terkawal, mungkin dia akan terus menjadi asma. Tetapi kalau tak terkawal, dia mungkin akan constrict sikit, rasa macam tak selesa dada, lepas tu mungkin susah bernafas, lepas tu bila allergic rhinitis ni dah tak ada, dia pun akan hilang. Jadi saya harap Puan boleh faham tentang pandangan saya. Puan Rodiah Abdul Qahar, terima kasih Doktor, sama-sama. Anne Rose, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ajim Jumjam, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Kira saya selalu Doktor, ya. Terima kasih. Surini Ani Saidan, saya seorang pesakit asma. Apa yang doktor cakap memang sekarang saya alami. Asma saya datang lepas 10 tahun hilang. Jadi puan jaga tanya habuk, asap rokok, asap kereta, faktor-faktor itulah. Aircon jangan terlalu sejuk, jangan minum air daripada ais yang terlalu sejuk, yang ini semua akan boleh trigger ataupun menyebabkan asma tu. Sarah Hasim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yatiyat, terima kasih berkongsi. Muhammad Aizuddin, apa punca asma Doktor? Tadi saya dah terangkan. Nur Hazlin,
Doktor, saya sentiasa standby ya, Symbiocord bawa ke mana saja, cuma guna bila ada attack ya. Symbiocord ni warna coklat kan, tetapi sebenarnya yang penting tu yang berwarna biru tu yang kita panggil sebagai Ventolin. Ventolin tu lah yang sebenarnya dia action dia lebih cepat daripada yang steroid tu, yang warna coklat tu ya. Jadi Ventolin tu warna biru. Kita tunjuk sikit ni Ji, gambar rawatan tu. Ada dua, warna biru satu, warna coklat satu. Nur Haniza, saya sampai sekarang tak boleh makan pulut. Doktor, ada kain tak dengan asma? Bila makan angin dalam badan, asma datang 2-3 hari. Sebelum tu lagi. Ni satu yang berwarna biru, yang kita panggil reliever. Reliever tu maksudnya kalau kita ada semput, yang itulah kita panggil fast acting inhaler. Jadi kalau katakan yang rasa semput, pakai yang warna biru. Tetapi kalau contoh kita punya asma, kita memang tak dapat dikawal dengan baik dalam seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, yang itu dah selalu doktor akan bagi sekali dengan warna coklat. Warna coklat tu adalah steroid. Steroid itu dia bertindak secara lokal, ataupun dia bila kita tarik nafas dia akan masuk ke dalam paru-paru, jadi dia tak pergi ke tempat lain lah. Tapi cuma apabila kita dah gunakan yang warna coklat ni, steroid ni kita memang disuruh untuk cuci mulut kita. Jadi masalahnya kenapa setengah orang tu kata, doktor saya pakai yang biru ni tak rasa apa, sementara saya pakai warna coklat ni dia rasa okey sikit. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah teknik kita menggunakan dia. Sebab tu orang yang ada asma tu, sebab contoh kalau anak kita atau mungkin diri kita sendiri, kita duduk kita kena, orang cakap tu kena tenang. Lepas tu barulah ambil warna biru tu, kita goncang 2-3 kali, dan pada masa sama kita cuba berlatih supaya tarik nafas, tarik nafas, lepas. Jadi bila dah goncang kita punya inhaler tu, kita buka cap dia warna biru ke lepas tu kita letak kat mulut, kita tekan sekali. Bila tekan sekali tu, terus kita tarik nafas dan juga kita tahan. Jangan terus nafas terus hembus satu take biasa sekali, lepas tu kita dah terus buka mulut bercakap dan sebagainya. Tekan, tarik nafas mungkin 5 saat, supaya nafas dalam tu dia akan menolak oksigen ataupun udara masuk ke dalam paru-paru bersama dengan Ventolin itulah, wap Ventolin tadi masuk ke dalam paru-paru. Lepas tu baru kita lepaskan perlahan melalui hidung ataupun mulut lah, lepaskan perlahan. Jadi dia punya tindakan dia lokal. Lepas tu kita gunakan sekali lagi, tekan, tarik nafas, dia ada masuk dalam paru-paru, baru kita lepas. Jadi bagi kanak-kanak mungkin agak sukar untuk mereka tarik nafas, yang itu yang kita menggunakan dia spacer. Boleh tunjukkan je spacer kanak-kanak. Ada kanak-kanak pakai spacer. Bukan yang ni, satu lagi. Inhaler, tak ada gambar dia. Yang pakai spacer tu bagus. Maksud dia ada chamber dekat luar tu dan juga inhaler. Jadi bila dia picit tu, jadi kanak-kanak tu boleh bertarik nafas dan sebagainya. Kalau di klinik kita ada yang kita sebut sebagai nebulizer. Gambar satu lagi je. Gambar alat. Macam gini kan. Yang ini sebagai contoh kalau kita asma kita tak terkawal, ataupun mungkin anak kita mempunyai masalah ahalahan yang kerap. Jadi saya rasa tak rugilah kalau kita beli nebulizer dekat rumah. Contoh kalau anak kita dah dewasa, dah okey dan sebagainya, kita boleh jual atau sebagai second hand, ataupun boleh kita sedekahkan saja kepada sakit asma yang lain. Cuma nak dapatkan dia punya ubat tu kita boleh pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi, mintakan kita panggil dia cecair Ventolin lah bagi untuk masukkan sikit. Nanti selalunya farmasi akan ajarlah cara menggunakannya. Ini bagi mereka yang ada confident dan educated lah. Kalau kata masih lagi tak faham, masih lagi ragu-ragu, jangan menggunakan dia, takut salah nanti, pergi klinik saja. Jadi kita tengok lagi rakan-rakan kita yang bersama makan pulut ni. Pulut tu memang antaranya yang saya pun kadang-kadang agak confused juga mengapa pulut ni menyebabkan masalah ni, tapi kemungkinan pulut ni adalah disebabkan oleh
masalah gluten yang menyebabkan rasa semput dan sebagainya. Haida Nujbah, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Syah Nur Zainal, Assalamualaikum Doktor. Saya adalah penyakit asma. Adakah makan makanan yang sejuk menyebabkan serangan asma? Ya, ini trigger. Bila kita makan tu, sejuk tu, dia boleh trigger untuk mendapatkan asma. Kadang-kadang makanan yang pelik-pelik pun, sebagai contoh, tiba-tiba dia makan durian, dia makan apa lagi, yang boleh menyebabkan asma. Yang itu kadang-kadang datang. Kadang-kadang tak disangka. Sebab tu orang asma ni kena berhati-hati sikit lah. Saya punya kawan dulu, saya masih ingat lagi di UK, dia belajar di sana, meninggal dunia di sana sebab asma. Dia memang ada asma, tapi disebabkan dia usai-usai sejuk, lepas tu dia isap rokok lagi untuk memanas badan. Satu malam batuk teruk, tiba-tiba tu dapat asma, kemudian tak sempat pergi ke hospital, terus meninggal dunia. Dalam pengalaman saya dulu pun ada pesakit, bila kita buat rondaan ataupun kita buat round untuk pagi-pagi tu kita tengok pesakit kita. Saya masih ingat lagi ada satu tu kita tengok pesakit jantung angina. Dia ada rasa sakit dada, tiba-tiba dia kolaps. Bila kita sampai je, tiba-tiba dia terus kolaps. Mungkin dia terkejut ke, dia rasa nervous dan sebagainya, kolaps. Buat CPR, tak dapat diselamatkan. Oleh sebabkan itu ward kelas 3, jadi ada beberapa ramailah yang tengok kejadian tu. Ada seorang ni asma, tiba-tiba je selepas saja kita announce pesakit itu meninggal, dia pula kena asma. Mungkin dia rasa terkejut dan sebagainya. Tiba-tiba kita cuba bagi gas dan sebagainya, dia pun tak dapat diselamatkan. Jadi ada dua kematian pada hari yang sama yang cuba saya ambil iktibar dia adalah kadang-kadang terkejut pun boleh bagi orang yang ada asma ni yang masih lagi tak stabil, yang kata sebagai contoh masih semalam baru kena asma. Jadi perasaan, emotion tu kalau terkejut tu mungkin boleh menyebabkan asma. Jadi kena berhati-hatilah, walaupun tak semua orang, sesetengah orang tu dia begitu. Lita, saya pun salah seorang ada asma doktor. Macam mana nak kurangkan serangan asma? Antaranya ialah kita cadangkan minum air yang secukupnya. Sebab apa? Asma ni dikeluarkan oleh mast cell, mengeluarkan histamin. Histamin ni yang akan menyebabkan antaranya alahan dan juga boleh menyebabkan pengeluaran substance radikal yang lain, substance inflammation yang lain. Jadi minum air ni dalam masa yang mudah, apabila kita minum air ni, dia akan mencairkan sedikit kepekatannya. Itu dah dia punya common sense. Apabila orang ada asma sebagai contoh, cukup minum air, dia akan mencairkan sikit kepekatan darah dia tu. Jadi yang ini dia akan kuranglah untuk mendapatkan asma. Tetapi kalau masih tak okey lagi, yang itu kena ambil lah ubat untuk mengurangkan, terutama bagi mereka yang masih lagi tak stabil, yang masih teruk ni. Jangan kita biarkan saja. Kita takut nanti tiba-tiba satu malam bangun, kita dapati bahawa kita dah tak boleh nafas, ada asma, nak kejutkan suami pun masih tidur. Kita cuba dapatkan bantuan ke klinik, ke hospital. Ialah musim COVID ni kan, banyak juga hospital dan klinik yang klinik lah yang tutup servis dia mungkin pukul berapa, dah tak ada orang, mungkin tak tahulah keadaan semana. Jadi nak pergi pun mungkin agak sukar dan sebagainya, tak ada orang nak bawa. Jadi bagi mereka yang ini kena berhati-hati sikit. Minum air banyak, dia sangat membantu. Dan Ibrahim, Assalamualaikum doktor dan semua, baru masuk ni tempat saya sick. Sekarang tengah hujan, agak lebat, line terganggu putus-putus sekejap. Apa pun terbaik, terima kasih. Puan Pima Sofia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aizuddin, adakah orang yang sakit boleh dijangkit asma? Orang yang sihat. Orang yang sihat tu maksud mana? Tu yang sebut tadi, kalau dia dah ada asma, dia untuk dapat asma tu lebih mudah. Maksud dia macam saya cakap, kadang terkejut pun setengah tu mendapat asma. Kadang tidur tiba dapat asma. Yang dapat tidur asma ni yang tengah malam, di awal pagi ni mungkin sejuk pada waktu tu mungkin je lah. Cahaya matahari tak ada, dengan aircon lagi dan sebagainya, dia menyebabkan asma. Selalunya yang saya perhatikan, kematian disebabkan asma ni berlaku selalunya waktu malam atau waktu awal pagi disebabkan
tidak mendapat rawatan yang segera. Maksudnya pada masa itu orang tidur, mungkin tak ada kenderaan, nak keluar pun rasa macam sukar dan sebagainya. Yang itulah sebab tu inhaler penting bagi mereka yang ada asma ni. At least semuanya kalau katakan susah nafas, kita gunakan inhaler tu. Tapi bagaimanapun inhaler ni tak dicadangkan sebagai contoh gunakan banyak kali. Setengah orang tu dia rasa tak lega, picit. Tak lega, picit. Sebab mungkin dia akan menyebabkan apa yang disebut sebagai palpitation. Maksudnya jantung dia akan berdegup laju. Jadi dia tak rasa, orang cakap tu, tak rasa comfortable, tak rasa selesa. Yang itu pun boleh menyebabkan trigger atau boleh menambahkan rasa kerisauan dia bagi mereka yang ada anxiety. Yang ni akan menyebabkan macam-macam lah. Dia akan rasa macam yang kadang-kadang rasa fikiran buruk datang kan, macam-macam. Jadi berhati-hati dengan itu. Katakan 2 dulu, terus pergi ke hospital. Kalau dalam perjalanan masih tak okey, pakai 1 atau 2 kali. Jadi jangan terlalu banyak. Haji Abdul Aziz, Dr. Ku, selamat malam. Selamat malam. Adakah melakukan workout senaman kadar sederhana boleh komplikasi asma meningkat? Bagi mereka macam sebut tadi, exercise pun kadang-kadang boleh menyebabkan asma, tetapi selalunya exercise yang teruk lah, maksud dia sampai tercungak-cungak. Yang ni selalu orang yang membuat latihan yang kita panggil HIIT, high intensity training, sebagai contoh intermittent training, HIIT, ataupun yang berjoging untuk dah tak mampu, cuba lagi. Sebab tu orang ada asma ni kena berhati-hati apabila membuat exercise, jangan terlalu memaksa diri. Zafira Zaki, okey, sebelum tu Najmiah Abdul Wahab, salam doktor, apakah makanan yang bagus untuk pengidap asma? Dia banyak teori lah. Ada orang yang cakap makanan yang sejuk. Makanan yang sejuk apa? Makanan dari peti ais dan sebagainya. Ya memang betul, dia tidak sesuai. Contoh tu air sejuk, mungkin ada buah-buahan yang sejuk yang kita simpan di situ dan sebagainya, boleh trigger untuk asma. Makanan yang saya cadangkan ialah makanan yang kita sebut sebagai anti-inflammatory. Sebagai contoh, dalam tu ada banyak vitamin C dalam tu, ada zinc, lepas tu ada apa lagi yang bagus. Contohnya gitulah. Tapi setengah orang tu memang dia tak boleh. Kalau contoh dia ambil temikai, dia ada asma, yang tu maksud dia mungkin temikai itu dikatakan sebagai makanan yang sejuk. Yang ini adalah teori pemakanan. Ini sebenarnya untuk panduan saja. Maksud dia kalau katakan contoh dia memang tak boleh makan temikai, memang tak boleh makan temikai, yang itu dikatakan sebagai makanan yang sejuk. Kalau sebagai contoh tadi orang yang makan yang berkanji tu, jadi bila dia makan tadi tu dia dapat asma, yang itu maksud dia makanan tu dianggap sebagai makanan sejuk lah. Jadi sebab tu bagi orang yang ada asma ni, setengah teori pemakanan dia kata ambil makanan yang panas sikit, banyakkan sikit mungkin cili, banyakkan sikit yang meningkatkan BMR. Maksud dia masukkan sikit lada putih ke, lada hitam ke, halia, ataupun bawang putih. Ini semua adalah teori-teori yang menyatakan bahawa apabila kita makan ni bagus untuk orang asma sebab dia adalah makanan yang panas. Jadi sini teori-teori ni sebenarnya adalah sebagai panduan saja. Maksud dia kalau kita nak cakap benda ni betul ke tak betul, boleh pakai ke tak pakai, terserahlah. Kalau tuan-tuan sendiri rasa bila ambil sebagai contoh pepper ataupun lada putih ataupun lada hitam, terasa lebih selesa, lebih jarang dapat asma, boleh teruskan. Jadi benda macam ni tak perlulah kita memperdebatkan. Kalau rasa sesuai, tak ada masalah, teruskan je lah, sebab ini pun pemakanan. Zafira Zaki, salam doktor, kenapa pesakit asma perlu ambil daily inhaler yang berwarna oranye, coklat? Apa kesan kalau tak ambil secara berkala? Yang ini untuk orang yang tidak dikawal dengan baik. Kalau yang tak dikawal dengan baik tu selalunya doktor akan bagi yang coklat. Tetapi kalau dapat dikawal dengan baik yang menggunakan Ventolin ataupun yang warna biru tu, selalunya doktor tak payah bagi pun tak apa. Sebagai contoh, jarang. Kalau saya lah datang, saya akan tanya, ini yang kali keberapa ni? Dia kata, doktor ini dalam tahun ni kali pertama. Selalu kita akan cuba yang Ventolin tu dulu, ni biru dulu. Tetapi sebagai contoh, dia datang, kita tanya, ini dah berapa lama, dah berapa kali? Ini dah minggu ni je dah 3 kali. Itu maksud dia dah tak terkawal lah. Kita boleh bagi Ventolin, inhaler, nebulizer.
kita galakkan menggunakan inhaler dan juga kita akan bagikan yang steroid warna coklat tu. Yang itu kena pakai selalu, satu hari mungkin 2 atau 3 kali. Sementara yang biru tu hanya bila berlakunya attack, maksud dia susah nafas, kita menggunakan dia. Lepas yang menggunakan coklat tu, kena cuci mulut lah supaya dia tidak menyebabkan kesan sampingan, mungkin akan melakukannya fungal ataupun candidiasis di mulut. Jadi dia kuranglah dia punya komplikasi. Dari segi komplikasi berandai dengan makan pil, inhaler tu lebih baik sebab dia local effect, maksudnya dia akan pergi ke paru-paru je. Kalau ambil pil tu mungkin pergi ke semua, tetapi setengah orang tu inhaler pun dia tak pandai nak pakai, tu yang terpaksa bagi pil ataupun bagi sirap bagi kanak-kanak. Terima kasih Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. T. Has, terima kasih berkongsi. Haji Abdul Aziz, saya dah bacakan tadi. Okay, Emiliana Rose Yusof Taib. Jika salah makan tiba-tiba semput, adakah dalam kategori asma? Macam saya sebut tadi. Ada makanan setengah orang tu dia makan satu benda macam pulut tadi, minta maaf. Pulut tadi dia makan tiba-tiba dia asma. Jadi orang tu memang tak sesuai makan pulut. Tetapi asma ni selalunya dia akan ada batuk, dia akan berbunyi, wheezing dan juga dia akan rasa susah bernafas. 3 tu. Kalau ada 3 tu, tu asma lah. Kena pergi hospital ataupun klinik untuk dapatkan nebulizer. Mungkin dapatkan ada nebulizer klinik, nebulizer ataupun inhaler kalau ada gunakan. Tetapi itulah nak katakan asma mesti ada 3 tu. Kalau kena semput saja, mungkin dia setengah orang tu mungkin dia ada alahan dari segi bukan asma, tetapi mungkin hidung dia macam berair, pernafasan dia kita panggil upper part of the respiratory tract dia agak tersumbat, agak menyempit, dia akan rasa susah sikitlah bernafas. Mina Mursalim, terima kasih berkongsi. Terima kasih berkongsi. Saya Sudan Jawi ni, mata saya agak rabun sikit, jadi agak tak dapat membaca. Firdaus Khair, doktor, saya bersih dengan kuat sekali dan terus sesak nafas asma. Adakah ia kritikal? Kritikal bukan berkaitan dengan kita punya bersih, tetapi bagaimana kita bernafas dan bagaimana respon terhadap rawatan yang dibagi. Kalau katakan dia tak respon dengan baik, kita dah bagi sebagai contoh nebulizer, kita dah bagi inhaler, masih lagi tak okey, terpaksa ditahan ward untuk dimasukkan ubat air, ubat melalui air, cecair yang masuk ke dalam intravenous atau intravena kita. Yang itu yang kita panggil sebagai kritikal. Yang ni agak bahaya sikit lah. Kalau kata sebagai contoh, kita kita pergi klinik, dapat nebulizer, kita dah lega. Yang ni kita tak panggil dia kritikal, tetapi perlulah teruskan ubat untuk beberapa hari untuk memastikan kita dah betul-betul tidak ada masalah tu. Yun Aris, mengapa ibu mengandung tidak dibenarkan mengambil ubat asma? Ubat asma yang mana puan? Orang yang ada asma kena ambil ubat asma walaupun dia hamil. Mungkin kita tak bagi dia dalam bentuk pil, tetapi kita bagi dalam bentuk nebulizer, mungkin inhaler bagi. Kalau tak, dia susah bernafas. Cuma kita tengoklah dia punya risiko dia. Kalau hamil, sebagai contoh, takkan kita nak terus bagi steroid dalam bentuk pil sebab dia akan pergi ke seluruh badan, termasuk mungkin akan mengganggu baby. Tetapi kalau kita bagi inhaler, jadi dia, saya cakap tadi, tindakannya adalah pada lokal kat paru-paru saja, ataupun kita bagi dia nebulizer, dia akan lega pada paru-paru saja. Tapi sebagai contoh, masih lagi tak terkawal. Ada setengah orang tu memang bila datang kehamilan dia dah mula mendapat asma. Jadi yang itu kita tengok, kita pertimbangkan sama ada nak bagi inhaler, nebulizer ataupun pil. Diana, doktor, ada tak kesan sampingan tak pakai Flizotide atau fluticasone kalau ambil dalam jangka masa yang panjang, dah 4 tahun? Lama tu 4 tahun tu. Selalunya gini tuan, apabila memang betul kita mengalami asma yang teruk, tetapi selalunya selepas tu dia dah terkawal, dia dah tak ada, pada saya tak perlu lagi. Cuma kalau datang attack lagi, mungkin lepas kita tak makan, kita dah tak pakai
Mungkin kita pakai contoh sebulan atau 2 bulan, kita pakai steroid tu, kita dah lega dah, kita tak perlu lagi sebenarnya. Tetapi sebagai contoh, kita pergi overseas, pergi ke negara 4 musim, musim bunga, ataupun dekat Malaysia sini musim hujan sejuk, kita kena attack balik, kita pakailah yang warna biru tu dulu. Lepas tu tengok, kalau katakan kita dah kontrol dengan baik, yang warna coklat atau steroid tu tak perlu. Tetapi sebagai contoh, doktor tengok, oh ni teruk ni, dah pakai warna biru pun masih lagi berbunyi, masih lagi tak okey, kita teruskan balik yang warna coklat. Jadi benda tu sebenarnya tak perlulah kita makan, kita menggunakan dia sampai bertahun-tahun. Bukan apa, betul kesan sampingan dia kurang, tetapi itu bukan cara dia. Dan bila kita dah terkawal, dah okey, dah ubat dah boleh berhentikan. Tak perlulah kita nak makan. Kecuali macam saya kata tadi lah, tetapi tiba-tiba lepas 4 bulan, kita dapat asma balik. Kita start lah dengan warna biru semula. Lepas tu kalau tak okey, start warna coklat, untuk gunakan beberapa minggu, tengok keadaan, kalau dah hilang boleh stop balik. Sebab asma tu memang datang dan pergi, sebab dia adalah penyakit kronik. Yatiyat, terima kasih berkongsi. Iwan Yafiq, doktor, kalau saya kena habuk mesti pernafasan berbunyi macam whistle. Itu maksud dia mungkin lendir saja. Tetapi kalau dah sampai susah bernafas, sama ada batuk, tak lega apabila kita batuk-batuk tu, sebenarnya bagus sebenarnya, dia akan memerangkapkan habuk di dalam kita punya pernafasan hidung, kita punya pharynx dan juga kita punya paru-paru. Tetapi batuk tu berterusan disebabkan lendir yang terlalu banyak, mungkin asma. Yang itu kena pergi dapat rawatan lah. 2 kali berbunyi, kalau 2 hari tak hilang, memang kena ambil ubat prednisolone. Terus kenapa tak ambil Ventolin dulu? Ataupun mungkin disebabkan oleh alahan saja. Kalau alahan saja, kadang-kadang kita bagi antihistamin dulu. Loratadine sebagai contoh, betul-betul pil, dia akan hilang. Ini semua akan hilang, paru-paru pun dah kurang baik, tak payah gunakan steroid. Steroid ni selalu kita bagi kalau contoh dah terlalu teruk sangat. Maksud dia bagi ubat antihistamin pun tak lega, ataupun terlalu teruk sangatlah, memang datang dengan rasa tercungap dan sebagainya. Tapi kalau mild, setakat hidung tersumbat, setakat batuk-batuk, selalu kita bagi antihistamin saja. Cuci kipas ke shilling ke, adakah itu asma? Sekarang dah pandai kemas rumah pakai mask, alhamdulillah. Jadi pendengar saya faham, boleh cuba antihistamin dulu. Kalau katakan okey, tak perlulah pakai steroid. Steroid tu bukan, orang cakap tu bukan benda yang pertama dibagi, kecuali kalau dah terlalu teruk. Kalau setakat hidung sesema sikit, ataupun batuk sikit, batuk petang hilang, okey. Tetapi kalau contoh sampai asma berbunyi, yang itu kena pergi rawatan, kemungkinan kita akan bagi steroid lah untuk beberapa hari. Assalamualaikum doktor, sini Syahira Mokhtar. Assalamualaikum doktor, saya kena asma. Alhamdulillah saya dah mulakan amalan gaya hidup sihat, antara amalan brisk walk, alhamdulillah 7 pagi. Dah lama tak kena attack, betul. Setengah orang tu kena berhati-hati jugalah. Kerana setengah dia exercise, sebab tu exercise yang orang cakap tu dia luar kemampuan, exert sangat. Maksudnya dia dah tak mampu, dia nak buat juga. Yang itu sampai tercungap, kebarangkalian untuk dapat asma tu tinggi. Tapi kalau setakat orang cakap tu exercise yang ringan, yang santai, selalunya dia tidak. Tetapi kena berhati-hati juga. Sebab bagus bila kita bereksersis ni, dia bagus untuk mengurangkan berat badan, tetapi juga bagus untuk stamina kita, pernafasan kita. Pada masa itulah baru kita tarik nafas betul. Sebab tu bagi orang asma ni saya cadangkan pagi-pagi tu buat latihan pernafasan. Maksud dia tarik nafas 4 saat, tahan 4 saat, lepaskan pelan-pelan dari mulut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menggunakan kapasiti volume di dalam paru-paru kita maksimum. Kita belajar mula. Sebab kadang-kadang kita ni bernafas kita pakai shallow, kita terlalu pendek, terlalu sampai kat sini je. Lepas, tak masuk betul ke seluruh paru. Sebab tu kita kena buat latihan pernafasan setiap pagi. Tarik nafas, tahan, lepas 4 saat. Lepas tu mungkin dah pandai, kita buat tambah 6 saat. Kemudian 8 saat, 10 saat. Sebab tu kalau kita tengok setengah orang tu, orang bajau tu ni, bajau laut, dia memang terror masuk menyelam dalam laut sebab daripada kecil dia dah belajar pernafasan. Tarik nafas dalam, simpan oksigen, belajar simpan oksigen, keluarkan pelan-pelan bila kita membuat expiration tu, jadi dia akan bantu. Sebab tu kita tengok orang kat sana sihat-sihat kan, sebab antaranya walaupun dia orang mungkin mandi dalam
dalam laut yang sejuk dan sebagainya, tetapi disebabkan mungkin gaya hidup mereka yang lebih sihat, makan ikan-ikan yang fresh, kanak-kanak aktif, yang itu yang akan menjauhkan diri mereka daripada penyakit-penyakit metabolik dan penyakit kronik. Siti Mariam tanya, doktor, Siti Mariam bertanya, kenapa pesakit asma yang kronik ambil steroid boleh sebabkan diabetes? Kalau tak ambil, tak ada diabetes dan bacaan gula normal. Memang steroid ni sebenarnya dia memang akan menyebabkan gula kita akan meningkat sedikit. Sebab tu kita kena imbangkan lah bagi yang ada asma ni. Kalau setakat asma yang ringan, Ventolin pun dah cukup. Tetapi bagi mereka yang teruk tu memang kena makan steroid, tetapi risiko dia kemungkinan gula akan naik sikit. Terutama bagi mereka yang susah untuk mengawal gula. Susah mengawal gula ni bukan dia tak makan ubat, tetapi yang jenis dah bagi ubat, dah bagi injection tapi gula susah betul nak turun. Jadi pengambilan steroid ni akan meningkatkan gula lagi sikit. Sebab tu kena berjaga-jaga. Dia tak menyebabkan diabetes. Mungkin juga menyebabkan diabetes kalau kita ambil steroid ni dalam jangka masa yang panjang. Tapi kalau untuk asma ni kita selalu tak gunakan waktu panjang. Maksudnya kita dah relief, kita dah okey, kita tak ambil steroid lagi. Tapi untuk orang yang sebagai contoh dia ambil untuk sakit lutut, untuk sakit sendi, steroid dan painkiller seperti mana yang saya beritahu adalah kombinasi maut. Dia boleh menyebabkan muntah darah, luka dalam perut dan sebagainya, kerosakan ginjal dan sebagainya, dan juga mungkin juga diabetes. Nur Fazlin, doktor, saya makan Singulir kalau kena resdung. Singulir tu ubat asma kan. Singulir ni sebenarnya dia adalah untuk menstabilkan supaya histamin tidak dikeluarkan daripada mast-sel. Jadi dia bukannya rawatan yang utama. Maksudnya kalau tengah semput ni, selalunya kita bagi Ventolin dulu. Lepas tu mungkin kita bagi steroid. Ataupun kalau kita tengok dia mungkin dah terlalu teruk ataupun kerap datang ke klinik atau terap mengambil nebulizer, maksud dia tak stabil tu, barulah kita bagi dia Singulair tu lah. Dia, tetapi sekarang ni dah menjadi macam praktis dah. Setiap orang yang ada asma dia bagi. Mungkin sebab doktor dah tahu daripada rekod dia memang pesakit asma yang teruk. Tetapi kalau first time tiba-tiba mengadu dapat asma dan sebagainya, itu bukanlah cakap tu panduan yang terus kita bagi Singulair. Masa saya belajar dulu, saya praktis di hospital, memang Singulair ni jarang dibagi sebab kalau dah teruk sangat, tak terkawal, datang berkali-kali, kita bagi Singulair untuk stabilkan dia. Kalau tak, kita bagi antihistamin, mungkin steroid sikit dah mencukupi. Siti Izzah Sidik, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Iman Dania, salam doktor. Waalaikumsalam. Saya selalu bersin pagi-pagi tak berhenti. Yang ini rhinitis sebab sejuk sampai semput saya. Mungkin sebab bersin dah rasa macam tak selesa, rasa penat. Ini bukan asma lah. Saya memang ada asma. Walaupun ada asma, saya rasa belum lagi kecuali ada 3 tadi. Batuk berterusan, batuk yang jenis berlendir, lepas tu berbunyi dan juga susah bernafas. Tapi saya beritahu tadi, ada juga keadaan kita panggil silent asma. Dia tak berbunyi langsung, tetapi kalau kita tengok dia dah cungap begitu, kemungkinan dia dah dapat asma, dan bila kita bagi nebulizer, inhaler, dia rasa lega, itu confirm asma. Sekarang sekarang pakai Caritat, pagi mesti berbunyi hit. Tu dah teruk tu puan. Topik Apik, salam. Yang coklat tu tak boleh berhenti ke? Dah cukup banyak kali tapi tak berjaya. Kalau tuan-tuan perempuan masih pakai yang warna coklat tu masih lagi tak okey, bermaksud apa? Bermaksud dia punya penyebab dia tu masih berada lagi bersama dengan perempuan. Maksud dia contohlah saya beritahu. Kat dalam rumah tu mungkin ada bela burung. Ini berlaku sebenarnya. Patutnya burung kat luar tetapi mungkin terlalu sayang, takut hilang dan sebagainya. Saya ada seorang pesakit saya duduk rumah flat. Faham rumah flat kan? Apabila orang sebelah, orang boleh lalu-lalang depan rumah kita, berbandingkan rumah kita ada pagar, rumah 1 tingkat, 2 tingkat, dia tak ada pagar. Tapi rumah flat ni, orang boleh lalu-lalang, kita bimbang apa dia punya burung yang kita boleh kat luar rumah tu akan dicuri dan sebagainya. Jadi sayang, kemungkinan kita masukkan dalam rumah. Kalau seekor mungkin tak apa, kalau ada 4 ekor, 5 ekor, ini akan jadi punca. Jadi kadang-kadang kita bagi ubat tu, dia tak lega.
Disebabkan oleh punca dia ada situ. Ataupun mungkin dalam rumah kita ada perokok, ataupun tempat kerja kita memang jenis bergabung, atau kawasan rumah kita tu memang kawasan masih lagi dalam pembinaan, orang masih melakukan renovation, construction. Jadi abuk kalau kita tengok seperti contoh di apa di di tingkap tu, kita tengok berabuk tebal, yang itu sebenarnya punca-punca jadi asma. Sebab tu bagi ubat pun dia tak lega. Sepatutnya dah bagi ubat dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul, dia dah okey, dia lega. Tak lega ni maksudnya dia ada something wrong lah dekat situ. Puan Raja Nuralaini, Waalaikumsalam. Puan Nur Aisyah Husin, terima kasih berkongsi. Syahrul Shah, buah pinggang tahap 5 boleh sembuh ke dok? Yang ini kita masuk ke dalam apa orang cakap tu, dalam masalah ginjal lah. Tahap 5 ni selalu dah hemodialisis. Hemodialisis ni dia agak sukar lah sebab dia dah kita pergi macam kereta kita lah. Kalau kereta kita kalau rosak-rosak sikit tu okey lah. Tapi kalau kita dah teruk-teruk, dah kena overhaul, kalau kita boleh pakai pun dia dah tak macam kereta yang baru, kereta baru yang kita beli mungkin 10 tahun lepas. Dia dah ada macam tak selesa sikit. Bagi mereka yang ada tahap buah pinggang ni, nak terus baik tu mungkin agak sukar sikit. Tetapi mungkin kalau kita menjaga tu, mungkin kekerapan untuk hemodialisis tu mungkin dapat dikurangkan lah. Contoh sebab kita, tetapi bagi setengah negara, hemodialisis tu dapat dikurangkan apabila dia tengok urea kreatinin dah semakin rendah. Tak, sebab kita sebenarnya nak cuci benda tu, nak buang toksin dan sebagainya. Kalau rasa dah semakin okey, kita perlukan pengurangan, kita boleh kurangkan lah. Tapi kalau rasa masih lagi tak okey, kena teruskan, memang kena teruskan. Nak katakan sembuh tu agak sukar sikit lah sebab dia dah kronik kan, dia dah tahap 5. Kalau tahap 1, tahap 2 okey lagi, tahap 3 okey lagi mungkin. Tapi kalau dah tahap 5 tu dia agak sukar sikit lah. Itu kena minta apa cakap tu, nasihat daripada doktor yang merawat. Nur Azlan, saya mengandung 36 minggu. Doktor sahkan asma atau EABA, acute exacerbation bronchial asthma. Sekarang baby dah dekat 1 tahun. Sepanjang tu sedut warna coklat dan biru. Tapi orang keliling saya kata benda tu tak elok, kononnya takut saya bergantung pada inhaler. Jadi itulah perempuan kalau yang biru tu bila terasa saja. Sebab tu kita panggil tadi reliever. Maksudnya kalau susah bernafas, ambil yang biru. Kalau masih lagi tak okey, selain daripada biru tu kita ambil yang coklat. Tapi bukanlah coklat tu dipakai selalu sampai bertahun-tahun. Kalau dah rasa lega dan sebagainya, berhenti. Tetapi kalau masih pakai coklat lagi, masih lagi ada, itu saya cakap tadi, dia kena check dia punya apa punca dia tu. Sebab selalunya bila kita dah pakai steroid, kita dah pakai sama inhaler ataupun pil, dia dah okey sangat dah tu. Kalau masih tak okey, cuba kita cari punca dia yang menyebabkan. Buatlah pemeriksaan alahan, jadi kita tahu apa yang mungkin menjadi alahan di dalam rumah kita ataupun menjadi alahan pada makanan kita. Dia sangat membantu. Amir Olive House Kanga. Terima kasih kerana bersama. Ida, Syida, Assalamualaikum doktor. Inhaler tu kalau guna lebih daripada kuali, adakah apa-apa kesan? Inhaler ni kita bagi yang warna biru lah terutamanya. Kalau warna coklat tu dia tak menyebabkan berdebar-debar, palpitation. Yang biru tu kadang-kadang boleh menyebabkan berdebar-debar. Tetapi dia bergantung juga keperluan. Kalau sebagai contoh masih lagi tak okey, kena pakailah. Macam saya sebut tadi, contoh tengah malam kita ada dapat serangan asma kan, kita ambil yang warna biru tu, kita sedutlah sekali. Lepas tu kita cubalah arrangekan transport untuk pergi hospital ke klinik ke kan. Dalam perjalanan tu ambillah 1-2 lagi kalau masih tak okey lagi untuk dapatkan nebulizer di klinik. Sebab nebulizer tu dia lebih sustainable, maksudnya dia akan kita tarik nafas betul-betul masuk dalam paru. Sebab inhaler ni kadang-kadang bila kita nak cepat, kita dalam mencakap tu dalam kelang kabut tu, kita tak menggunakan dia dengan betul. Jadi kesan dia tu tak sebaik nebulizer. Tak sebaik semua. Tapi kalau betul-betul kita berlatih guna secara betul, selalunya lah dia sangat berkesan. Cuma kalau katakan masih lagi tak selesa, pergi ke klinik, ambil nebulizer. Sebab tu saya cakap tadi, kalau anak kita memang dah kita tengok pun dia selalu kena ada asma attack ataupun isteri kita hamil dapat asma,
eloklah beli mesin tu persediaan. Kalau any case lah, kalau dah okey nanti mungkin selepas 2-3 tahun kita rasa kita boleh jual sebagai second hand ke, kita nak sedekah pada pesakit asma yang lain, dia sangat membantu. Dia punya kesan sampingan ni Ventolin tu dia yang selalunya berdebar-debar, sebab tu laju. Sebab tu setengah orang tu dia makan pil, kadang-kadang doktor bagi 2 mg, kadang bagi 4 mg, bergantung pada tengok keadaan dia. Tetapi apabila makan tu dia rasa berdebar-debar. Inhaler tu dia agak kurang sikit lah, tetapi masih juga setengah orang ambil inhaler banyak kali menyebabkan rasa berdebar-debar. Okey, Darul Najiha, Assalamualaikum doktor. Macam mana nak buang kolesterol lah. Ni kita sebut lain kali pun kita sebut pada asma dulu. Murni Taha, Assalamualaikum doktor. Symbicort tu memang boleh sebabkan kadar gula tinggi ke dalam darah. Symbicort tu dia inhaler. Jadi dia punya kesan tu lokal. Maksud dia akan pergi paru-paru. Jadi jarang menyebabkan peningkatan gula dalam tubuh kita lah. Yang lebih menyebabkan peningkatan ni macam saya cakap tadi adalah pil, steroid, dia akan naik. Tetapi kita kena timbangkan sama ada perlu ke atau tak perlu. Kalau katakan orang tu dah sampai bercungak-cungak bagi inhaler, bagi nebulizer tak okey, terpaksalah bagi pil ataupun bagi ubat melalui saluran darah tu untuk mengurangkan dia punya masalah keradangan yang menyebabkan asma dalam paru-paru. Tetapi contoh dia pula tu diabetes. Jadi kita kena tengoklah dia punya pro and con tu. Jadi kita boleh pertimbangkan dia. Syahrul Syah. Salam doktor, saya nak tanya buah pinggan tahap 5 boleh sembuh ke tak? Ini saya dah sebut tadi. Muni Siliman. Doktor, selamat malam. Ada beza tak suplemen dengan vitamin? Suplemen maksud dia apa yang kita ambil sebagai tambahan. Vitamin tu vitamin lah. Ya. Raja Rashidah Hanim, doktor, tak habis ayat ni. Firdaus, apakah efek steroid dalam preventer pada badan kita? Macam saya cakap tadi, dulu memang kita bagi pil. Sekarang ni kita ada inhaler. Inhaler dalam bentuk coklat tu. Jadi kesan sampingan dia dah menjadi kurang. Kesan baik dia, benefit dia bagus sebab dia hanya pada lokal, masuk terus ke dalam paru-paru. Jadi kalau masuk pil tu bergantung. Kalau terlalu teruk baru kita bagi pil. Selalunya kita bagi pun tak lama. Bila dah lega, dah baik dan sebagainya, dah balik rumah, mungkin kita maintenance beberapa hari, lepas tu kita dah boleh berhenti. Jadi tak ada kesan lama lah. Kesan lama ni selalunya yang saya cakap tadi, orang yang ambil pain steroid dengan painkiller untuk masalah lutut lah, mak-mak kita kan, masalah lutut, ada osteoarthritis. Jadi dia rasa makan pil ni bagus lah, makan sekali terus baik, terus tak ada rasa, yang itu yang bahaya. Sebab tu kalau nak ambil steroid tu, dia kena monitor. Doktor akan tengok, mungkin sesekali kena cek darah dan sebagainya. Raja Rashidah, Assalamualaikum doktor. Bagaimana nak atasi rintangan insulin? Ni kita bincang lain kali. Mat Ali Noraini, Assalamualaikum doktor. Adakah inhaler dual action yang ada sesuai tak sesuai ini sebenarnya bergantung pada keterukan yang dia hadapi. Kalau dia rasa dia teruk, mungkin kita perlukan combination atau combination ubat, combination method. Maksud dia kadang-kadang kita perlukan suntikan campur dengan pil, ada yang perlu pil dengan nebulizer, ada yang mungkin perlukan ketiga-tiga sekali. Jadi sesuai tak sesuai ni kita tak cakaplah secara umum, dia bergantung kepada individu. Ahmad Nizam, doktor berapa kali maksimum boleh guna inhaler? Inhaler sehari yang warna biru. Yang warna biru ni bila dah lega tu kita boleh berhenti, kita tak payah nak teruskan. Tapi kalau masih tak lega, kita boleh pump 2 kali, lepas tu dalam perjalanan kita terus pergi klinik. Pergi klinik dan perjalanan tu masih tak selesa, boleh ambil lagi pump 2 kali lah. Sebab klinik dekat Malaysia ni dia pun tak jauh, maksimum pun mungkin setengah jam je. Tetapi kalau masih lagi rasa tak okey, kena pump ni. Sebab kat sana nanti kita nak bagi nebulizer kan, nebulizer pun Ventolin juga. Jadi terlalu banyak tu. Cuma saya nak tekankan di sini ialah pastikan penggunaan dia betul, teknik penggunaan dia betul. Itu yang menyebabkan kadang-kadang bila kita gunakan inhaler tu, dia tak berkesan.
Bukan masalah dia tak berkesan ubat tu tak bagus ke tak, sebab cara kita guna tu dia tak betul. Selalu kita buat shallow inhalation kan, tarik sampai sikit je. Sebab dia kena tarik dalam baru dia masuk ke dalam paru-paru. Barulah dia boleh bertindak dengan baik. Jadi tak perlulah pakai banyak kali. Zulkifli Hashim, Alhamdulillah. Nur Faizah, saya ni ada asma, saya juga ada anxiety dan MDD. Bila saya kena attack anxiety, asma attack sekali. Betul? Saya cakap tadi, setengah orang tu dia ada anxiety, apabila dia suka nampar, keadaan menjadi teruk. Jadi kita nak menentukan sama ada orang ni hyperventilation ke atau asma. Kalau datang ke klinik, saya akan tengok dia ni ada anxiety, dia ni hyperventilation ke asma. Kadang-kadang orang yang asma tu, dia ingat dia asma tapi hanya ventilation sebab dia ada panic attack kan. Bila ada panic attack tu dia tercungap sampai tangan menjadi macam menjadi spasm macam gini. Itu sebenarnya adalah hyperventilation, bukan asma. Asma tu mesti ada kahak, batuk berkahak, lepas tu susah bernafas dan juga ada wheezing. Sebab tu kita letak stetoskop kat dada dia, dengar betul bunyi wheezing. Kita bagi gas, dia lega, itu kita bagi nebulizer, dia lega, itu asma. Tetapi untuk orang yang ada hyperventilation ni, dia agak sukar sikit. Kadang-kadang kita minta dia bertenang pun dia tak boleh bertenang sebab semua ada dalam fikiran dia. Kita nak masuk ke dalam fikiran dia tu untuk pergi dia tenang tu tak mudah bagi orang yang anxiety. Sebab tu setengah orang anxiety tu dia tak boleh nak tidur. Jadi bagi tak boleh tidur kadang-kadang suplemen melatonin sebagai contoh pun dia tak membantu sangat. Kalau membantu pun mungkin ambil lama sikit berbanding dengan orang lain. Sebab apa? Dia ada anxiety. Anxiety di mana? Anxiety sebenarnya di sini, cara dia berfikir. Sebab tu dia perlu counselling, dia perlu ada kawan yang dapat memberikan dia ketenangan, mengurangkan dia negative feeling, kerana dia berfikir secara negatif. Ini semua yang akan membantulah. Ubat-ubatan ni untuk anxiety ni dia tak ada sangat, dia tak beberapa berkesan lah berbanding dengan orang lain. Sebab tu kena bezakan hyperventilation ke atau asma. Ya Haji Haji Abdul Aziz, sebab ada kawan ada asma, takut pula ada dia workout. Boleh workout perlahan ya, tak seperti kita ni workout atau kita bersenam ni, kita bukannya atlet ya. Kita bukan nak jadi, kalau kita pergi gym sebagai contoh, kita bukan nak jadi bodybuilder. Kalau bodybuilder tu profesional, dia ada dia orang punya coach dia sendiri, dia akan memantau dan sebagainya. Kita ni sebagai nak senam untuk keluarkan peluk, untuk sihat dan mungkin nak bina sikit otot lah. Untuk tujuan kita mudah nak angkat barang berat dan sebagainya. Tapi tak perlulah sama cakap tu sampai kita bersenam macam atlet. Atlet tu berbeza. Dia punya training dia berbeza. Yang itulah kadang-kadang boleh menyebabkan asma dan sebagainya. Tapi kalau kita ni, kalau saya buat brisk walking, angkat berat sikit 5 kilo, beberapa repetition dah cukup lah tu. Kita bukan nak jadi bodybuilder sebab tu kena bezakan. Senaman kita untuk apa? Selalu tanya, jangan ikut-ikut orang. Ada orang berlari, berlari. Kita pun nak masuk berlari. Orang tu berlari sebab dia biasa buat maraton. Kita sesekali nak berlari, dah tentulah balik rumah nanti sakit lutut, sakit pinggang. Jadi sebab tu ikut keperluan kita, asalkan kita melakukan physical activity pun dah kira dah bersesuaian lah untuk kita. Syariza Daud, Assalamualaikum doktor, saya adalah pesakit asma, boleh tak saya gunakan minyak batu sauda? Boleh untuk maintenance. Untuk maintenance selalu sebab contoh orang yang ada asma ni memang dia ada. Sebab contoh kita nak sebut sikit, boleh kongsikan sikit artikel berkaitan dengan asma tu Haji. Kita ada beberapa artikel. Besarkan sikit. Medicine benefit of Nagila sativa in bronchial asthma, literature review. Dalam artikel ni dia menyatakan bahawa antara punca asma ni disebabkan masalah di dalam paru-paru kita apabila ada allergen ataupun habuk ke yang kita sebagai allergen lah yang menyebabkan asma tu, yang menyebabkan peningkatan apa yang kita sebut sebagai inflammation element di dalam paru-paru kita. Itu yang akhirnya menyebabkan paru-paru kita akan jadi mengecut,
banyak lendir, akhirnya menyebabkan kita susah bernafas, batuk berbunyi dan sebagainya. Jadi dalam kajian ni dia menunjukkan orang yang ada asma yang mild ni, apabila diberikan habatus sauda ni, dia punya clinical sign tu ataupun dia rasa lebih lega. Lepas tu dia ambil darah, dia check pro-inflammatory element tu dia dah semakin berkurang, yosin dia dah berkurang dan banyak lagi lah yang saya tak nak baca detail sangat sebab kita bukan nak ajarkan universiti, saya bercakap ni untuk perkongsian. Maksud dia memang ada kesan apabila kita ambil habatus sauda ni bagi mereka yang ada asma bagus, daripada mungkin kita boleh cubalah bagi mereka yang takut nak ambil steroid dalam jangka masa yang panjang, mungkin boleh amalkan habatus sauda supaya dia punya inflammation dalam tubuh ataupun mungkin serangan attack kali ni asma mungkin tidaklah berteruk sangat berbanding yang lepas ni. Satu lagi literature, satu lagi artikel boleh tunjukkan. Yang ini dijelas Taiwan supplementation improve asthma control and biomarkers randomized and double-blind placebo control trial. Jadi warna-warna pun habatus sauda ni bukanlah yang diambil sebagai orang cakap tu protokol utama di hospital. Tapi kalau tuan-tuan dah ada rasa tuan-tuan ada asma, dia bagus sebab dia part of the food, part of the herbs. Kita makan pun sebenarnya tak ada masalah. Cuma jangan terlalu overdose. Ambil 5 titik, 10 titik yang tak terlalu pekat minyak habatus sauda ni. Selain daripada untuk asma, bagus untuk kita punya GERD, kita improvement kita punya tenaga dan sebagainya. Jadi dia bukanlah supaya contoh kalau tiba-tiba kena asma, kena semput, nak bagi habatus sauda, saya tak berani nak cakap macam itu. Dia sebenarnya bukan rawatan utama. Tetapi untuk prevention, untuk mengurangkan keterokan tu memang dah ada tercatat di dalam jurnal. Jadi boleh fahamlah. Maksud dia bukan rawatan utama. Kalau dah kena teruk asma tu, dapatkan nebulizer inhaler, tetapi untuk mengurangkan kekerapan, untuk membantu dia supaya dia tidak menjadi teruk, kita boleh mengambil dia habatus sauda lah. Itu yang saya sampaikan. Okey, kira pukul 10.40 dah. Wan Zulaili, ya Kak. Waalaikumsalam. Ini Cik Yugina, terima kasih. Sama-sama Firdaus. Kawan saya ada meninggal masa tidur sangat asma. Ya betul tuan. Ini biasa berlaku. Selalunya dia asma ni dia tak mati begitu, dia selalunya dia terjaga dulu, selalu memang akan susah nafas. Yang mengejut tu seterusnya selama heart attack ataupun cardiac arrest, tu memang kadang-kadang tak boleh nak buat apa dah, terlalu cepat. Asma selalunya dia akan terbangun dulu, dia minta tolong contoh, lepas tu tak dapat dibantu, meninggal dunia. Tapi mungkin juga dia tak boleh bangun terus disebabkan oleh asma. Cikgu Linda, Assalamualaikum doktor. Kenapa saya alahan pada minyak zaitun? Saya ada eczema. Apabila saya guna minyak zaitun, mula-mula saya perasan ruam naik, dan eczema tengah naik. Saya minum minyak zaitun makin teruk. Ini kisah minyak zaitun eczema puan. Kita mungkin boleh PM saya atau tanya orang yang menjual tu lah. Tapi kita nak bincangkan dia dengan kalau asma. Dan Ibrahim, kanak-kanak yang asma ni bolehkah sembuh bila meningkat umur? Yang ini saya dah cerita tadi. Ada setengahnya memang apabila dah masuk sekolah, asma dia hilang. Selalunya tak ada. Sampai ketua tak ada. Tetapi ada juga dia ada masa kecil, lepas tu bila dewasa masuk sekolah dah tak ada, tetapi apabila dia bekerja di kawasan berabuk, dia bekerja di kawasan apa lagi, kawasan yang banyak yang sejuk sebagai contoh, dia dapat asma balik. Asma Amin, apa teknik pernafasan yang baik untuk pesakit asma terutama ketika type chest? Saya dah sebut tadi, cara dia sama je. Bila kita type tu masalahnya ialah bukan masalah udara tak masuk disebabkan oleh masalah apa, tetapi bronchial tu dah menyempit. Bronchus dan bronchial tu dah menyempit. Jadi dia disebabkan oleh kita dekat situ ada otot, smooth muscle dah mengecut menyebabkan bronchus menjadi sempit. Yang itu dah yang agak sukar. Untuk sementara boleh, maksud dia dalam perjalanan ke hospital, ke klinik, kita tarik nafas, jangan terlalu terlalu kelang kabut. Tarik nafas perlahan, lepas. Yang ni teknik ni kita gunakan untuk pergi hospital atau
ketika menunggu bantuan. Bagi nebulizer pelan-pelan, jangan tak pergi. Kita bimbang mungkin dah lega sikit tetapi dia datang semula. Dia datang semula pada masa itu mungkin keadaan yang lebih teruk. Iman Daniah, Seritat okey tak doktor? Dah pakai 10 tahun dah. Tak mengandung anak keempat. Ini macam saya cakap tadi lah, selalunya steroid ni kita bagi bila dah okey, tak perlu lah kita teruskan. Kecuali kalau memang kita berhenti, dia ada. Berhenti memang kerap dia ada. Yang itu terpaksa lah diteruskan. Tapi kalau contoh tak ada, dah tak perlu lagi lah. Makan ambil steroid inhaler. Dan Ibrahim, tapi mana pun saya nak beritahu, ini kena merujuk kepada doktor yang merawat. Saya ni hanya memberi panduan secara am. Kalau nak yang betul, kena tanya doktor yang merawat tu lah, sebab dia ada rekod dan sebagainya. Dan Ibrahim, lain sangkut pula. Yun Aris, terima kasih banyak. Sama-sama. Sarina Hairun, Assalamualaikum. Azlina Din, Bodisonat. Okay tak doktor? Yang ni pun steroid juga. Saya dah sebut tadi cara penggunaan dia. Najmiah Abdul Wahab, doktor minyak masak. Doktor minyak masak kita guna maksimum berapa kali gorengan? 5 kali ke? Pesakit asma boleh makan makanan bergoreng tak? Kita bergoreng tu selalu menggunakan ada 3 hingga 5 kali lah, bergantung pada jenis dan sebagainya. Contoh dia nak tahu sama ada dia boleh gunakan dia, warna dia tak menjadi keruh. Pertama. Yang kedua, dia punya kelikatan dia tak macam air. Kalau kita ambil, kita tuang balik dengan sudu ni, tengok dah macam air tu, maksud dia dah punya struktur molekul tu dah berubah, kemungkinan dah jadi transfer, ataupun kita tengok dia dah jadi keruh kan, dah jadi hitam, yang itu dah mungkin dah menjadi transfer, ataupun mungkin dah kita bimbang dia dah menjadi pro-cancerous atau carcinogenic, sebab banyak chemical dah berubah dekat situ, terutama apabila kita menggoreng banyak daging, kita menggunakan menggoreng daging, menggoreng ayam, darah ayam pun kita goreng kat situ. Jadi bila dia boleh menjadikan bahan yang menyebabkan kanser. Jadi kanser ni bukan sekali makan tu je kanser, tak. Dia beberapa lama kita berterusan menggunakan cara yang sama, yang itu akan mencetuskan kanser. Menggoreng, pesakit asma boleh makan makanan bergoreng ni tak? Bergantung pada orang. Seperti saya cakap tadi, ada orang okey je makan yang bergoreng, tapi ada orang yang tak okey. Nusya Wan Yusof, alhamdulillah, terima kasih. Bersama Sarina Hairuddin, saya nak potong cili kering pun pakai mask. Kalau tak, teruk batuk. Antaranya puan kena basahkan dulu sikit, kerana setengah cili kering ni dia berabuk kan. Sebab dia mungkin dah jemur lama, jadi dia menjadi kering, dia mudah berabuk. Jadi rendam betul-betul. Tapi cili kering pun kadang dia memberikan dia punya, kita panggil wap dia tu. Wap dia tu yang kadang-kadang menyebabkan kita masih lagi, walaupun kita dah cuci, dia masih lagi rasa menyebabkan bersin, menyebabkan hidung berair dan sebagainya. Alice Otram, doktor, anak saya punya asma 3 kali. Penyakit asma 3 sekali ke hospital untuk medical check up? Nak tahu apa beza spray warna coklat dan oren? Sebab anak saya disuruh guna spray warna biru dan oren, spray untuk hidung. Ni saya dah sebut tadi, mungkin puan lambat tadi. Dia ada warna biru yang kita panggil dia reliever. Yang satu lagi untuk prevention. Yang warna biru tu kalau dapat sangat attack, gunakan warna biru. Yang coklat tu untuk maintenance, jika anak puan ni memang kita tengok dia punya teruk sangat ni, dia punya asma ni, sampai berbunyi, tak lagi terkawal dengan baik, jadi kita teruskan dengan coklat. Yang biru ni bila dah teruk, tetapi bagi setengah tu memang kena pakai jugalah combination tu, sebab dia dah teruk sangat. Ini sepanduan, tuan-tuan perempuan kena rujuk pada doktor yang merawat. Siti Raziah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazira Sulaiman, ada tak kemungkinan anxiety atau hypertension akan terjadi pada masa yang sama setiap bulan? Contohnya malam, pagi sedikit kurang, ataupun kebetulan saja. Anxiety ni suka nak dipredik, nak dijangka ni memang susah. Sebab anxiety dan panic, anxiety ni adalah kerisauan, cara dia berfikir kan. Dia akan memikir benda-benda yang negatif, yang tidak logik, yang di luar jangkaan. Sebab contoh hujan kan. Hujan pada orang lain biasa je, tetapi orang yang ada anxiety mungkin dia fikir hujan ni menyebabkan banjir, lepas ni banjir aku nak pergi mana kan.
tak boleh bekerja dan sebagainya. Dia rasa macam risau sampai mengganggu rutin harian dia. Panic attack pula tu dia punya kesan pada tubuh. Maksud dia akan datang palpitation, dia akan rasa datang susah bernafas, dia akan rasa macam ada GERD, perut dia macam pedih dan sebagainya. Yang itu kita panggil panic attack. Jadi dua combination tu sebenarnya macam saya cakap tadi lah, kalau katakan anxiety dan juga panic attack di minda, jadi minda kita kena latih supaya kita lebih tenang. Sebab tu bila kita ada counselling tu, supaya kita berfikir secara rasional, secara logik. Takkanlah hujan bau setengah jam, bau satu hari boleh menyebabkan banjir. Contoh begitu. Jadi kita gunakan secara logik. Yang ini akan mengurangkan kita punya anxiety, secara tak langsung akan mengurangkan panic attack. Doktor, apa beza warna coklat dan oren? Sebab anak saya penyakit asma 3 bulan sekali ke hospital. Kalau 3 kali sebulan ke hospital tu, dia dah kita panggil dia tak terkawal tu, memang kena pakai yang coklat tu sebab dia tak okey tu. Minumkan air banyak, air kosong. Mungkin puan kalau nak bagi betul sauda pun bagus juga sebab dia dapat mengurangkan keterukan dia. But it's not the only, orang cakap tu, treatment for the asthma. Nur Fatia, saya salam doktor, betul ke asma tu penyakit keturunan? Ini pun saya dah sebut tadi puan. Salam doktor, berapa kerap boleh gunakan nebulizer dalam sehari atau dos? Saya pun dah sebut inhaler warna biru tu, kalau kita semput tu kita boleh pakai dua kali picit. Kalau kita tak selesa lagi, pergi hospital atau klinik dapatkan nebulizer. Dalam perjalanan tu masih lagi susah, ambillah satu atau dua kali. Jangan pakai masalah yang tak berkesan ni, yang pakai nak banyak kali ni, seperti mana yang saya cakap lagi sekali lah. Masalah teknik yang tak betul. Kalau betul-betul kita gunakan, 2 kali dah ada rasa okey. Tapi bila kita menggunakan cara teknik yang tak betul, itu yang pakai 10 kali pun tak rasa apa-apa. Itu yang masalahnya. Jadi kena belajar cara teknik yang betul supaya kita dapat mengurangkan dos yang kita gunakan tu lah. Nur Fatia, mak saya ada asma. Saya ada asma, anak-anak semua ada asma. Itu saya cakap tadi lah, dia memang ada faktor keturunan. Saya dah beritahu dia punya percentage lebih kurang lah. Kalau kita seorang je asma, suami tak ada atau isteri tak ada, anak 25% chances. Tak semestinya ada chances. Anak lain mungkin tak ada. Tapi kalau kita ada asma, isteri ada asma, chances untuk anak dapat asma 50%. Yang lain mungkin tak ada. Tetapi dia ada bawa genetik punya untuk asma tu lah. Bila berkahwin dengan orang yang ada asma, kemungkinan anak dia pula, anak cucu kita tu ada asma pula. Jadi lebih kurang macam itulah. Tapi sebab tu orang yang ada asma ni kena jagalah. Pertama sekali, sebab contoh orang yang kerap ada asma, kena pastikan apa punca asma dia. Okey, Fatin Fatihah, salam doktor, saya pakai inhaler Symbicort. Setiap kali saya kena attack, saya ambil inhaler. Okey. Tapi bila sedut macam tak lega. Perlu ke tukar inhaler? Tak perlu tukar inhaler. Teknik puan. Belajar teknik yang betul, insya-Allah dia akan bertambah baik. Kalau masih tak lega, ambil nebulizer. Dia sebab nebulizer dia berada di situ, jadi kita tarik nafas keluar. Itu pun teknik juga. Kalau tak, memang tak berkesan. Siti Hajar Ismail, Assalamualaikum doktor, suami saya ada asma, biasa akan berlaku pada waktu tidur, waktu malam. Tersedak dan terus batuk-batuk. Kalau tersedak ni selalunya kita panggil GERD. Dia bukan asma, kecuali kalau dia ada berbunyi. Selalunya orang yang badan obes ni makan lewat malam pukul 10, tidur pukul 11, pukul 12, dia akan GERD sebab makanan kita ni untuk hadam betul-betul dalam 4 jam, kadang 6 jam, bergantung apa jenis yang kita makan. Jadi lepas 2 jam kita tidur, dia akan naik ke dalam bersama asid, dia akan naik ke dalam sampai ke tekak, dia akan menyebabkan tiba-tiba dia akan tersedak tu selalunya sebabkan GERD. Dia guna Ventolin. Bulan lepas suami saya sampai pingsan di rumah, panik tak tahu apa nak buat. Pingsan ni satu serius tunggu bulan sampai saya buat CPR. CPR membantu ke doktor. CPR ni pun satu. CPR kita tak boleh lakukan pada orang yang pingsan. Itu yang kena faham tu. Dia dilakukan kepada orang yang tidak lagi bernafas dan juga tidak ada lagi denyutan jantung. Bila dia tak ada denyutan jantung, dia tak tu, barulah kita melakukan CPR.
Kalau setakat pingsan tetapi masih ada degupan jantung, masih lagi bernafas, kita tak payah buat CPR. Kita hanya tegakkan dia punya trakea kan, tegak supaya dia dapat bernafas dengan baik. Sebab tu kena tahu, sebab kalau orang tu bernafas, ada masa lagi degupan jantung, kita buat CPR, dia boleh memudaratkan. Jadi puan kena faham tu ya. Mak Asma, Assalamualaikum doktor. Maaf lupa. Ya, tak apa. Saliza Daud, terima kasih doktor. Saya juga menggunakan inhaler biru, purple, pil, masih lagi sama, mungkin keadaan sekeliling yang buat dia. Sama ada keadaan sekeliling ataupun cara puan teknik itu cuba perbaiki. Nur Iman, ingin dapatkan habatus sauda, okey, agent. Anom, thanks for sharing. Aida Nujbah, Mustafa doktor, anak saya kecil penyakit asma, susah nak sembuh bila bapa merokok sebab kebanyakan jumpa macam itu. Betul. Jadi kita boleh minta lah suami yang besar merokok ni, kalau nak merokok tu merokoklah kat luar rumah. Itu cara yang paling mudah sekali lah. Kalau nak suruh berhenti mungkin susah kata dia. Jadi kita nak buat apa, takkan nak bergaduh pula kan. Jadi kita kalau nak rokok, awak buatlah rokok sebelum balik kerja tu, awak bisa rokok lah. Kalau kat rumah ni jangan rokok. Kalau nak sangat rokok pun, contoh kat rumah terkasih nak rokok pun, rokoklah di luar rumah, di serambi ke, supaya asap dia kurang sikit lah masuk ke dalam rumah ni. Sri Putri, dia doktor pernah cadangan juga pada saya sekarang, sentiasa standby. Tak silap, ni untuk menjawab soalan tadi. Zainul Abidin, doktor, lepas pakai prevention spray, yang warna coklat ke, saya kena palpitation. Itu normal ke? Yang palpitation ni selalunya yang warna biru tu Ventolin, bukan yang warna coklat tu. Assalamualaikum, ni Arifias. Maaf kalau saya salah membaca. Assalamualaikum doktor, adakah kita seorang alergi yang teruk berkemungkinan boleh mendapatkan asma sesak nafas sekarang mengalami alergi yang teruk? Ni saya cakap tadi, boleh mendapat satu alergi sama ada kulit ataupun rhinitis ataupun asma. Boleh dapat satu, dapat dua atau ketiga-tiganya sekali. Tina Kelly jumpa 3 doktor swasta, semua kata asma. Rumi ni sakit buah pinggang, jangan buat andaian, ujian darah, urin, kepastian. Sebab tu kalau saya sendiri, kalau dah datang 2 kali, selalunya saya dah tak bagi ubat saja, saya akan membuat pemeriksaan darah sekali. Contohlah, sebagai contoh orang tu dia kata dia sakit kepala. Mungkin kita tengok cek tekanan darah dan cek lain, kita boleh start lah dulu. Mungkin kalau kata dia cakap kuat sangat, kita bolehlah bagi painkiller. Tetapi kalau kali kedua dia datang, masalah yang sama, yang tu dah kena buatlah pemeriksaan darah ke dan sebagainya. Suzana, anak saya dari baby sampai umur 8 tahun asma, sekarang umur 10 tahun bebas asma. Saya istiqamah bagi anak saya madu, amalkan pemantikan sihat juga. Ya betul, madu dan juga habatus sauda juga membantu. Jadi bukan anak yang ada asma tu, yang tak, saya yang tak kena attack lagi tu, dia tengah free, dia tak ada, mungkin kita boleh bagi amalan madu dan juga habatus sauda tu mungkin membantu. Zaliha Muhammad, salam doktor, baru masuk, terima kasih. Zila Anwar, terima kasih kerana berkongsi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya. 78 orang lagi, sekarang pun sudah pukul 10.50. InsyaAllah di lain masa kita akan berkongsi lagi untuk masalah ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan yang selalu yang kita alami lah, berkaitan dengan kehidupan kita. InsyaAllah di minggu hadapan pada waktu yang sama 9.15 kita berkongsi lagi, bersiaran lagi insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.